Okay, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Amma ba'. Boleh dengar? Dah di FB boleh dengar ke? Bismillah. Aziz boleh Baik, insya-Allah. Pertama-tama kita syukur pada Allah SWT diberikan kesempatan pada malam ni untuk sama-sama. Banyak perkara-perkara yang sedang berlaku di dunia ni, kan? Maka kita hendak sama-sama merasakan bahawa satu keperluan untuk kita berbincang berkenaan satu tajuk yang agak panas, tajuk berkenaan dengan peperangan global, peperangan global. Dan Allah izin, saya ada tengok satu dokumentari, bukan dokumentari, wawancara di antara CEO, saya tak ingat company apa, tapi dibuat oleh The Economist, majalah The Economist. Majalah The Economist ni majalah yang didalangi ataupun dibelakangi oleh World Economic Forum, WEF. Jadi dalam interview itu baru je, baru minggu lepas ke gitulah lebih kurang. Jadi ceritanya berkenaan dengan artificial intelligence ataupun masa depan ni apa dia yang kita harapkan, kan. Dan kemudian ada satu lagi penyampaian yang dibuat oleh seorang pakar yang merupakan pakar daripada mereka jugalah, globalis juga, dalam TED ni adalah satu penyampaian yang dibuat di peringkat antarabangsa. Bill Gates semua bagi penyampaian kat situ lah. Selalunya apa yang disampaikan kat situ itulah yang dia orang plan. So tajuk penyampaian itu ialah the next future dalam masa yang terdekat ini, siapakah yang akan memerintah dunia. Ceramahnya lebih kurang 14 minit aja, lebih kurang 15 minit lah, tapi dia padat dengan perkara-perkara yang kita tak sangka. Memang tak sangka lah, kan. Jadi insya-Allah mungkin tajuk tu kita akan buat kemudian sikit. Tapi apa yang kita boleh faham daripada perkara yang kita lihat mereka mula mempropagandakan di peringkat dunia pada hari ini ialah mereka ingin brainwash, kan, membasuh minda-minda masyarakat dunia, manusia ni, supaya memahami akan ada satu pertukaran kepimpinan. Akan ada satu pertukaran, bukan saja kepimpinan, tetapi kita kata budaya hidup, budaya kehidupan. Akan ada satu perubahan yang besar, kan, perubahan yang besar. Antaranya yang kita tak sangka sekarang ni, kita boleh kata, kan, kerja-kerja banyak kita buat sekarang ni. Contoh, dalam masa terdekat kerja-kerja akan dibuat oleh mesin, artificial intelligence. So AI itu akan mengambil alih kerja manusia. AI akan mengambil alih bukan saja kerja manusia, dia akan mengambil alih macam mana cara buat keputusan. Sebelum ni buat keputusan, walaupun dia mesin, buat keputusan tu masih lagi orang manusia lah. Tapi akan datang ni bukan manusia, tetapi mereka akan buat. Ada pembincangannya panjang lah, nanti kita akan sampaikan insya-Allah kemudian. Tapi nak gambarkan kat sini bahawa 2024 ni menyaksikan
akan berlaku satu pertukaran budaya dan cara berfikir serta pemikiran. Malahan kalau kita tengok banyak perkara masalah di seluruh dunia ini yang menunjukkan bahawa mereka sedang menunggu kepimpinan yang baru. Dan kepimpinan yang baru tu bukan lagi bermaksud kepimpinan manusia, United Nations ataupun Parlimen ataupun European Union, tetapi kepimpinan yang berasaskan kepada mesin dan dipimpin oleh satu entiti yang dia tak sebut lah apa benda entiti tu. Kita faham lah entitinya apa, raja dia lah. Jadi sebenarnya ke arah situ. Dan bila berlaku perkara yang tersebut, maka dia menggambarkan akan ada total control. Ini sebenarnya dia duduk cakap dalam masa beberapa minggu ni. Kita duduk diam-diam, duduk buat macam ni kan. Dia rupanya dia duduk promotekan benda ni. Saya baru sedar baru tadi, contohnya petang tadi, pagi tadi sebelum pergi ke sini, saya buka satu dokumentari, speech dari TED tadi tu. Dan antara yang latest adalah who's going to control the world. Who's going to, kalau dulu dia kata ada Rusia, ada Amerika dulu. Lepas tu Rusia pecah. Kalau orang 45 tahun ke atas, dia akan sempat dengan USSR. Kalau 45 tahun ke bawah, siapa yang lahir umur tak sampai 45 tahun, dia tak sempat dengan Rusia. Dia sempat dengan Amerika. Jadi sekarang ni yang kontrol dunia ni Amerika. Dia boleh hantar ke mana saja askar dia, orang tak boleh cakap apa-apa. Dia boleh hantar mana-mana pun dia boleh buat. Apa-apa dia boleh buat kan. Jadi sekarang ni orang nampak yang berkuasa tu Amerika. Orang nampak lah one world, kita satu ni lah. Yang lain-lain cuma macam kita kata kacau-kacau aja. China, Rusia sekarang kacau-kacau aja. Walaupun mereka ni nampak macam nak lawan kan. Selepas ini siapa? Dan Amerika nak jatuh. Bagaimana mereka menggambarkan kejatuhan mereka pun dah dekat dah. Dan selepas kejatuhan Amerika siapa? Jadi dah tak ada dah satu negara yang kuat macam dulu ada USSR ataupun ada Amerika kan. Jadi tak ada satu negara yang kuat. Jadi siapakah yang akan memerintah dunia? Mereka menggambarkan akan memerintah dunia adalah artificial intelligence, iaitu dipanggil pemerintahan ekonomi. Orang yang pegang ekonomi, yang pegang food, yang pegang ekonomi, yang pegang teknologi. Ini tiga ni. Jadi yang pegang food, yang kontrol makanan, yang kontrol ekonomi, dan yang kontrol teknologi. So orang yang kontrol yang ini akan perintah dunia depan. So siapa yang perintah dunia yang tiga kontrol ni? Kan macam mana Nabi sebut kan, Dajjal akan datang dengan roti, segunung roti, makanan lah. Kan. Kemudian Dajjal akan datang dengan sungai, teknologi kan, teknologi. Dan juga Dajjal akan datang dengan harta emas sebagainya. Itu adalah ekonomi. Jadi tiga benda ni lah menjadi key point yang kontrol kehidupan dunia. Dan siapa yang pegang tiga ni? Dia tak sebut siapa, tapi kita faham yang akan pegang benda ni. Nabi dah sebut dalam hadis-hadis yang sebelum ni ialah Al-Masih Dajjal. So inilah kesimpulan daripada talk yang dibuat minggu lepas ataupun 2 minggu lepas berkenaan siapa yang akan kontrol dunia. Dia kata kamu akan terkejut saya cakap siapa akan kontrol dunia. Kita ingat yang kontrol dunia ni mungkin negara-negara NATO, contohnya Amerika dan sekutunya, ataupun negara-negara Rusia dan sekutunya. Kita ingat yang itu. Tapi dia kata dua-dua ni nak jatuh dah. USSR dah pecah dah tak ada dah. Sekarang Amerika je ingat. So Amerika pun nak jatuh dah. Anytime dia akan jatuh. Kan? Duitnya akan jatuh dan sebagainya. Sebab tu siapa yang pegang duit US dollar ni kena cepat-cepat apa dia panggil? Tukarlah kepada emas ke apa kan. Tukar ringgit Malaysia bagus lagi. Kalau kita tak pergi luar negara tak apa. Kalau pergi luar negara rendahlah duit kita ni. Tapi kalau setakat nak beli beras, nak beli apa, okey lagi lah. Jadi jangan pegang duit Amerika sebab dia boleh jatuh anytime. Bila jatuh Amerika, harga lain akan jatuh. Dunia punya ekonomi akan collapse. Pada masa tu siapa yang pegang makanan,
siapa yang pegang ekonomi dan siapa yang pegang teknologi akan menguasai dunia. Jadi sebab tu tuan-tuan guru kita lama sebut dah. Dia kata apa? Kan di akhir zaman nanti kebangkitan bukan hanya orang yang bersih hatinya, beriman, berakhlak dan beribadah, tetapi juga orang yang ada teknologi. Maknanya saya sudah asbab kemenangan tu Allah akan bagi kepada orang yang bukan saja hatinya bersih, imannya bersih, kan akhlaknya baik, tetapi akan ada juga kekuatan untuk menyaingi musuh-musuh tadi. Jadi ini antara yang pernah digambarkan oleh tuan-tuan guru kita lah. Dia sebut kat sini bagaimana keadaan yang ada sekarang ni sebenarnya menuju kritikal. Jadi yang kita buat contohnya di ladang rakyat dekat Melaka ni sebenarnya salah satu daripada kekuatan lah sebenarnya. Kalau kita buat betul-betul lah. Kalau kita buat main-main boleh ringan-ringan saja kan, maka tak jadilah kan. Jadi kita perlukan orang muda lah, macam adik Wan kita kan. Dek Wan ke Dak Wan? Dak Wan kan. Ataupun adik Zaki kita ada dua Zaki dia. Adik Zaki kita kan, orang-orang yang kuat-kuat lah. Ataupun Abang Lan kita dari Sabah kan. Abang siapa ni? Bukan Naim, Aiman. Ini orang yang ada kat sini lah. So jadi nak sebut kat sini kita perlukan kita faham. Jadi apa yang sedang berlaku sekarang ini ialah mereka sedang mempersiapkan dunia ini untuk dikuasai oleh mereka yang berkuasa tiga benda ni. Daripada tiga perkara ni dia akan kontrol yang lain. Termasuklah agama. Termasuklah education. Sebab dia kontrol semua dah. Okey, ke mana hala tuju teknologi? Teknologi ke arah artificial intelligence. Bagus artificial intelligence tu. Tetapi dia punya yang tersirat dia. Apa tersiratnya? Contohnya dia akan control decision. Dia akan banyak benda lah yang akan menyebabkan, contohnya sehingga agama pun akan terkesan lah dengan teknologi ni. Jadi sebab itulah kita nak tengok hari ni bagaimana kita akan berada dalam kesusahan. Sebab tu kesusahan kita bukan lagi perang antara negara-negara. Kita ditakutkan dengan China nak lawan Amerika. China ada nuklear, Amerika ada nuklear, Iran ada nuklear, Iran tak ada nuklear. Israel ada nuklear, dan lain-lain negara besar-besar ada nuklear. France dan sebagainya ada nuklear. So kita bimbang nuklear perang. Jadi insya-Allah jiwa orang yang kafir ni, orang tak beriman ni, Allah gambarkan penakut. Mereka tak akan gunakan nuklear tu. Kenapa? Kalau guna nuklear dia pun kena juga. Dia pun kena juga. Jadi kalau dia guna sikit-sikit saja untuk nak habiskan orang yang beriman, itu je. Jadi untuk perang berlaku dunia ni dia tak akan buat. Dia pun takut. Israel pun takut walaupun dia ada nuklear, dia takut mati. Sebab dia tahu lepas mati habis dia. Orang lain semua lepas mati habis, kecuali orang Islam je. Dia sebut kat sini bagaimana perang nuklear ni kalau ikut perancangan dia orang tak akan guna. Dia cuma takutkan kita je. China lawan Amerika, kita duduk tengah-tengah macam kancil, gajah dengan gajah lawan, kita mati. Tak. Mereka bukan gajah dengan gajah, mereka akan cari manusia yang beriman. Jadi sebab itulah orang yang beriman inilah sebenarnya menjadi sasaran Dajjal. Orang yang tak beriman ni pasti duduk di bawah dia. Tak ada makan sikit dah tak boleh nak lawan dah. Dan apalagi ekonomi teruk, dah tak boleh lawan. Hari ni kita beras tak cukup pun dah kita ramai dah orang dah mengeluh macam-macam. Ni kalau undi lagi sekali, insya-Allah kerajaan jatuh sebab beras tak ada. Senang aja. Kata ada orang buat memorandum, kami nak kerajaan baru satu Malaysia, 2/3 rakyat Malaysia kata minta Agong buat apa? Buat pilihan raya. Insya-Allah jatuh. Kenapa jatuh? Kerana beras tak ada. Senang je isunya. Kalau pilih kami ada beras. Jadi orang pun pilih. Lepas tu tak ada beras juga. Tipu semua. Baik, dia nak sebut kat sini kita akan diserang. Serangan apa? Serangan benda yang asas. Dia nak kontrol fizikal untuk kontrol kehidupan. Dia akan kontrol makanan. Makanan termasuklah kesihatan, ubat-ubat. Begitu juga dia akan kontrol dari sudut ekonomi, cara hidup kita. Bayangkan kita tak ada duit, nak beli makanan pun tak ada duit.
Nak bukan beli makanan ni, nak duduk, bayar sewa pun tak ada kan. Ramai orang duduk bawah jambatan tempat ni. Tempat yang banyak jambatan tu alhamdulillah kan, ada banyak atap free kan. Jadi dah sebut kat sini, ramai orang duduk bawah jambatan kalau tak ada duit kan. Hari ni pun baru-baru ni ada seorang kawan dia buat bagi makan pada gelandangan di Kuala Lumpur. Satu tempat tu 150 orang bagi makan. Tak ada makanan. Kita ada juga kopok-kopok boleh makan kan. Dari sana tak ada langsung. Baik. Jadi sebab itulah pada hari ini insya-Allah kita nak kena rasa kita akan berhadapan dengan satu serangan yang besar. Bukan serangan perang macam dulu. Kalau dulu negara lawan negara, negara bersama kita. Ini negara tak bersama kita. Pemimpin akan fikir diri dia sendiri je. Kan? Orang-orang yang besar-besar fikir nak selamatkan diri sendiri je. Rakyat dia akan biarkan. Jadi apa yang berlaku, kita akan berhadapan dengan sendiri. Apa yang kita akan berhadapan dengan kekuatan yang ada pada kita. Inilah suasana peperangan yang bakal berlaku, yang mungkin kita tak perasan pada hari ini. Dan sebab itulah pada hari ini insya-Allah kita cuba tengok satu tajuk di mana kita ingin sama-sama berhadapan kesusahan demi kesusahan yang ada, yang dijangkakan, yang telah disebut oleh Rasulullah SAW, dan akan berlaku hari-hari kesusahan demi kesusahan. Tidak akan berlaku kiamat, la taqumus saah. Tidak akan berlaku saat itu kiamat, sehinggalah peperangan demi peperangan menjadi kebiasaan. Peperangan ni tak semestinya kan bom, tak semestinya, ada banyak cara berperang. Itu juga akan berlaku satu tidak akan berlaku kiamat sehingga berlaku huru-hara, pembunuhan. Ini semua hadis-hadis Nabi. Bahkan tidak akan berlaku kiamat sehinggalah kita akan dapati berlakunya kan orang-orang yang baik-baik ini ditindas dan sebagainya. Jadi dalam rangka itulah maka insya-Allah kita nak sama-sama melihat tentang bagaimana kita ingin berhadapan dengan kesusahan-kesusahan yang digambarkan sebagai peperangan itu ataupun ancaman-ancaman tadi dalam konteks kita secara berjamaah. Dalam konteks kita secara berukhuwah, bersaudara. Kalau kita fikir seorang-seorang boleh juga tapi tidak akan ke mana-mana. Tak ada kekuatan, Jadi insya-Allah kita nak mulakan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 45. Ingat ayat ni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Ini suratul Anfal ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah menggambarkan yang pertama sekali, wahai orang-orang yang yakin dengan Allah, yang yakin dengan akhirat, yang beriman. Jadi Allah tak sebut wahai manusia yang beriman, wahai orang yang beriman, tetapi Allah menyebut orang-orang yang beriman. Jadi Allah menggambarkan bahawa perkara nombor satu, jangan seorang-seorang. Jadi dia jamak ni maknanya ramai-ramai. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan seorang. Kalau seorang mukmin, cukuplah dengan mukmin saja. Tapi Allah gambarkan al-amanu, orang-orang yang beriman, alladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, maknanya nombor satu, seruan ini diberikan kepada orang-orang yang beriman, maknanya jamaah orang yang beriman. Maknanya jamaah ni maknanya orang yang berukhuwah, berkasih sayang, yang terikat hatinya dengan akidah, dengan iman, dan kemudian mereka inilah yang ditujukan ayat ini. Kalau ayat-ayat biasa, orang biasa tak. Allah tak sebut ya ayyuhan nas. Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu. Idza laqitum fi'atan, maka sekiranya kamu bertemu dengan satu kelompok musuh yang hendak memerangi kamu, ataupun yang memerangi kami lah, main musuh. Kalau kamu bertemu dengan musuh, berdepan. Kita nak cerita bila kita berhadapan dengan suasana-suasana di akhir zaman ini, suasana-suasana kesusahan, suasana ancaman, suasana di mana kita nak dikuasai, suasana di mana kita nak ditindas, dianiaya,
lizalimin. And apabila kamu bertemu dengan pasukan, iaitu musuh, idza laqitum fi'atan fasbutu, maka hendaklah kamu bertetap teguh, dan kamu sabit, kamu tetap. Maknanya Allah suruh sabar. Allah suruh sabar. Allah suruh istiqamah. Fasbutu ni sabat. Sabat atau sabit. Sabit ni maknanya tetap, pegang. Sabat ni maknanya kita kekal di atas jalan yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa. Jangan kita lari, jangan cari jalan lain. Jangan cari jalan lain, jalan lain ghairal Islam. Jalan yang selain daripada Islam. Jalan yang selain daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan, memang susah. Memang kita akan berhadapan dengan kesusahan. Memang kita akan berhadapan dengan ancaman. Mungkin kita takut masa tu. Mungkin kita rasa gemetar. Mungkin kita rasa terdesak. Mungkin kita rasa sakit pada masa berhadapan dengan kelompok musuh tadi. Berhadapan dengan kelompok musuh, mungkin kita rasa dalam keadaan yang takut. Apa Allah sebut? Fasbutu, maka kamu hendaklah sabit. Kamu sabat ala tarikut dakwah. Kamu tetap di atas jalan. Sabit, fasbutu ni tetap. Kamu jangan berganjal. Tetap pegang dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena nampak bahawa sebenarnya dekat depan kita ni rupanya ada dua jalan sahaja. Wa hadainahun najdain. Di hadapan kamu ada dua jalan. Jalan yang pertama ialah jalan al-Islam. Innad din indallah al-Islam. Sesungguhnya agama, kehidupan, din yang Allah redha hanya Islam. Kan? Wa may yabtaghi ghairal Islam madinan. Maka siapa yang mencari din yang lain selain daripada Islam tadi, falan yuqabbala minhu, maka sekali-kali Allah tidak akan terima. Sampai hari akhirat dia tidak akan diterima. Jadi maknanya Allah kata fasbutu, maka hendaklah kamu sabar. Jadi bila depan dengan orang-orang yang musuh ni, nombor satu Allah suruh sabar dulu. Kenapa Allah suruh sabar? Allah tak kata syukur, fashkuru. Ataupun Allah tak kata kamu relax lah. Ataupun Allah tak kata larilah cari gua kan. Carilah gua kan. Uzlah lah. Allah suruh sabar dulu. Fasbutu, tetap sabat. Sabat di mana? Tetap. Teguh. Sebab apa? Kita akan berhadapan kesusahan. Kenapa Allah suruh kita sabar? Sebab kita akan berhadapan dengan kesusahan. Kita akan berhadapan dengan kepayahan. Kita ingat okey tak apa, tapi rupanya ada benda, ada perkara yang akan berlaku yang menyebabkan kita tidak boleh nak sabar. Maka macam mana nak memperkuatkan sabar tadi? Sabar itu maknanya kita tetap di atas jalan jihad, dakwah dan tarbiyah, sunnah. Tetap di atas sunnah. Itu macam tetap. Sabit ataupun sabat, as-sabat ala tarikut dakwah, di atas jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sabat ala tarikut jihad. Sabat tetap di atas jalan perjuangan. Tetap di atas jalan. Jadi kita tetap. Jadi maknanya benda yang kita nak berdepan ni benda yang menghendakkan kepada sabar, bukan benda yang biasa-biasa. Kalau kita tak boleh sabar, maka kita akan kalah. Jadi kekalahan bukan sebab kita lemah ke apa, tapi kekalahan sebab kita tak sabar. Baik. Ya, sebab itulah dalam keadaan itu maka kita hendaklah mempersiapkan diri kita untuk sabarlah kan, mempersiapkan diri kita untuk sabar. Cepat betul dia habis. Okey. Dan kemudian wazkurullah. Jadi nak kuatkan kesabaran tu kita kena banyak zikir ke Allah. Wazkurullaha katsira. Dan zikirlah kepada Allah. Jadi maknanya nak kena banyak zikir. La'allakum tuflihun. Moga-moga kamu akan mencapai kemenangan ataupun berjaya. Jadi ada 3 perkara dalam ayat ini. Antara perkara yang penting untuk kita sama-sama rasai dengan kehadiran dan pelbagai perkara yang mengancam. Sekarang ni kita tak rasa terancam lagi. Mungkin kita ada rasa lah dulu kalau kat sini tak ada air. Dululah, sekarang ada air dah. Alhamdulillah, Allah angkat dah. Dulu tak ada air. Kan? Gali apa?
gali tiup pun, telaga pun Allah izin kan tak cukup kan. Lepas tu motor tak boleh bawa naik atas pula kan. Tertinggal kat bawah pula. Kita dah gali apa, motor pula tinggal kat bawah. Tak boleh nak naik atas. Bila tak boleh naik atas, motor tu tak tergantung, maka lumpur lah akan masuk tersumbat. Motor terbakar pula contohnya kan. Jadi macam-macam lah kan. Allah uji. Buat filter tak jadi kan. Pump tak jumpa, ada orang sembunyikan pump. Macam-macam cerita lah. Jadi ini semua ujian. Allah nak uji kita. Semua aspek, semua keadaan. Kita sebenarnya melihat bagaimana itu adalah tanda-tanda Allah uji kita. Di mana kita, kedudukan kita. Dan sebenarnya perkara-perkara yang Allah uji itu sebenarnya adalah perkara yang Allah nak mematangkan kita. Kita tahu. Baik, kemudian Allah angkat air ada pula. Sekarang alhamdulillah ada air ya. Ada air. Kemudian ada pula tempat-tempat lain kita boleh buat. Jadi Allah kan main susah, ada masa senang. Ada masa susah, ada senang. Ini pun susah juga pula mungkin. Jadi akan lebih susah. Jadi apa pun yang kita lakukan dalam keadaan susah itu, maka hendaklah kita merasakan keperluan kita untuk sentiasa mengikat diri kita dengan al-iman billah. Baik. Jadi yang pertama sekali ialah al-iman, yang kedua yang pertama sekali berjamaah. Jadi berhadapan dengan jamaah. Jadi kalau kita seorang-seorang tak kuat. Tak kuat. Saya pun tak kuat. Tak ada orang kuat kalau seorang-seorang. Lepas tu kita kena bersama-sama. Baik. Yang kedua, tetap teguh. As-sabat, tetap teguh. Maknanya kita nak pastikan istiqamah. Jangan kita menyeleweng lah. Kita dah bincang daripada tamrin satu lagi. Daripada program yang pertama sekarang kita bincang. Kita kena sama-sama mengikut solusi yang Nabi sebut. Solusi ada dah. Cuma kita nak ikut dan ikut je. Jadi solusi dah ada. Kita alhamdulillah ada solusi dah. Jadi kalau kita rasa macam tak tahu nak buat apa, datang Arkin kita bincang. Tanya dengan orang yang ada kat Arkin ni kan, insya-Allah. Kalau dia pun tak tahu nak jawab, kita pun tak tahu lah kan. Semua sepatutnya dah tahu dah. Kan baik. Kemudian terikat dengan Allah itu kita bersama-sama dengan Allah sentiasa dengan berzikir pada dia. Jadi ini 3 perkara nombor 1 Nombor 1 3 perkara ni. Baik. Oleh itu perkara yang penting di dalam hal ini yang kita nak sama sebut yang pertama sekali ialah ittihadul ummah. Ittihadul ummah ni apa? Kita penyatuan umat. Penyatuan umat. Jadi sebenarnya kita melihat kenapa orang Islam hari ini berada dalam keadaan pedih, terseksa, terzalim, didera, dizalimi seluruh dunia. Kan kita merempat di negara kita sendiri. Negara kita sendiri ni kita merempat. Hasil negara kita ni luar biasa. Kalau di Malaysia ni kan hasilnya luar biasa. Mineralnya apanya sebagainya banyak terlalu banyak. Minyak pun ada banyak. Tapi rakyatnya masih ada yang tak makan. Rakyatnya masih ada lagi yang tak kuat dengan kehidupan yang sepatutnya. Di Indonesia pun sama. Indonesia ni ada satu gunung emas. Satu gunung emas. Dah digali berpuluh tahun. Ingat ratus tahun dah gali. Masih ada lagi emas banyak. Tahu kan Indonesia? Tahu? Kat mana? Banyak emas. Di Sumatera, di Aceh pun banyak emas. Aceh banyak emas. Saya pergi ke Pekanbaru baru-baru ni, saya tanya ada tak kawasan ada emas? Ada. Ada. Saya kata kalau murah kita nak beli kawasan tu kan. Malaysia pun ada emas juga. Di Pahang ada emas, Mersing, Johor ada emas. Macam-macam. Jadi itu yang emas. Itu tak termasuk lagi mineral yang lain. Kekayaan yang banyak. Sebenarnya tempat bumi umat Islam ni Allah bagi cukup. Tapi corruption yang berlaku lah. Corruption yang berlaku. Korupsi. Jadi kenapa berlaku begitu? Kerana satu perkara yang penting selain daripada iman. Bukan tak ada di kalangan kita orang awliya Allah. Bukan tak ada. Ada. Orang soleh-soleh ada. Ada orang beriman ada. Kan jumpa tuan guru sana, tuan guru sini. Jumpa awliya Allah. Awliya Allah ni jangan teringat pakai serban je. Kan di akhir zaman ni awliya Allah ni dia ada yang tersurat dan tersirat. Yang banyak tersirat bukan tersurat. Kenapa yang tersirat banyak? Sebab nak bangkit ni dia tak boleh tersurat banyak. Jadi kita ingat
yang menjadi awliya Allah ni yang paling besar serban dia, maka dialah awliya Allah. Tak semestinya. Tak semestinya. Kan, awliya Allah Subhanahu Wa Taala kadang namanya pun nama biasa je. Kan? Arjuna contohnya kan. Ini tak ada kaitan dengan siapa-siapa hidup atau mati je. Namanya nama yang kan special lah. Arjuna tu special. Kalau kita laki-laki ya Arjuna ni. Kan? Laki-laki yang ada kelakian kan. Arjuna kan. Ataupun nama-nama raja kan, Iskandar kan. Kalau dulu Iskandar Zulkarnain kan. Tapi kalau Dakwan tak ada lah. Dakwan tak ada dalam rekod kan. Tapi Wan tu nama raja. Wan kan raja kan. Gitu. Baik, jadi kita tengok hari ni bagaimana walaupun kita ada orang soleh-soleh ni, orang yang pandai-pandai, yang soleh-soleh, yang zikirnya ribu-ribu, ratus ribu. Saya jumpa beberapa orang yang dia boleh melihat sesuatu yang orang lain tak nampak, kasyaf. Jumpa dengan orang-orang yang boleh kasyaf. Kan? Dia tengok aja dia nampak lah kepala apa kan. Kepala lembu ke, kepala tikus ke. Dia tengok dia nampak lah. Kan? Tapi dia tak cakap lah. Kalau dia orang yang soleh, dia tak cakap. Dia tengok, dia diam aja. Dia senyum. Tapi dia tahu lah kan. Dia tengok, dia nampak. Salah seorangnya kan, bercakap dengan saya. Dia kata kan, saya nampak tu kat pokok pisang tu ada orang tu. Nampak tak, dia kata. Kat pokok pisang tu ada orang duduk situ. Dia tengok kita kan. Bukan jin, orang. Tapi tak nampak. Siapa dia? Adalah dia sebut-sebut sekian-sekian. Lepas tu kalau orang datang-datang, ada yang ikut saka semua, dia pun cakap dengan saka tu, kau datang sini pasal apa? Anak apa? Cucu kau ni duk apa? Duk sakit ni, kau tak apa? Tak tolong kan? Kau datang buang beras je. Jadi ada orang yang kasyaf, Allah izin nampak. Sebab tu kita tahu kasyaf ni bukan mimpi. Mimpi bukan kasyaf. Kalau kita dapat petanda dengan mimpi, bukan kasyaf. Itu bukan kasyaf, itu mimpi. Kasyaf ni nampak jelas, clear. Allah bagi. Satu hari duduk dengan dia, bersama dengan dia, kan? Guru lah, one of my teacher jugalah, my guru lah. Duduk dengan dia, ada orang call dia. Dia jarang ambil telefon, tapi pada hari tu dia ambil. Saja dia ambil. Orang ni hilang apa ni, anak dia hilang. Lepas tu dia kata, tolonglah, anak saya kat mana? Ada dekat belakang tu ada. Kan? Carilah, ada, dia kata. Lepas dia pun letak. Lepas tu dia bercakap dengan saya. Dia kata bila dia angkat telefon tu, orang dia tanya pasal anak, dia nampak anak tu kat mana? Allah buka, nampak kat mana? Belakang rumah, belakang pokok sekian-sekian. Dia tengah main-main, dia kata. Jadi ada, cari je kat belakang tu, ada kan. Jadi bukan kata agak-agak ke, ada jin tolong bagi tahu ke, tak ada. Memang Allah buka, ini kasyaf. Ada orang soleh macam itu, ada. Tuan-tuan guru kita ada macam itu. Saya jumpa dah, alhamdulillah. Ada yang sampai peringkat, macam-macam peringkat lah. Nak sebut sini. Ini orang yang soleh-soleh. Kita kata bukan kita kekurangan awliya Allah. Ada. Tapi mereka ni semua low profile lah. Tak dikenali. Hak keluar TV apa semua tu tak nampak apa tu. Banyak hak keluar TV tak nampak. Kalau hak keluar TV tu tak nampak. Sebab dia tengok kamera dah tak nampak lain lah. Ini pengalaman juga lah ni. Tengok kamera tak nampak lain lah. Baik. Jadi kenapa dalam keadaan awliya Allah ada pejuang-pejuang ada. Kan, tengok contohnya Afghanistan masa tu Rusia nak masuk habis, boleh menang lawan Rusia. Kan boleh menang lawan Rusia. Bosnia kita boleh kalahkan Serbia. Serbia tu ditolong oleh Amerika. Ditolong oleh Zionis nak hancurkan kan orang Islam di Bosnia. Sebab apa? Mereka nak kontrol Bosnia. Bosnia ni the heart of Europe. Eropah kan, jantung Eropah ni Bosnia. Dia nak kontrol Bosnia. Dan Bosnia ni pula orang Islam. Jadi kenapa walaupun orang Islam ramai ada, tapi kita masih lagi duduk dalam keadaan kesusahan, kepayahan, kan, dizalimi, dalam keadaan tertindas, dalam keadaan berbagai-bagai tadi, kan, kerana tidak berlaku pada kita itu apa yang digambarkan sebagai ittihadul ummah. Ittihadul ummah, umat yang bersatu. Dan umat yang bersatu ni sebenarnya salah satu syarat kemenangan. Walaupun Nabi kata doa yang dia minta pada Allah umat bersatu, tapi Allah tidak perkenankan itu.
ialah kesatuan umat. Tapi ittihadul ummah ini adalah merupakan salah satu syarat kemenangan. Jadi masa bila yang ummah ini akan menang? Ummah ini akan menang dan keluar daripada kezaliman, penganiayaan yang ada pada hari ini apabila orang beriman yang telah diproses dengan tarbiyah, yang hidup hatinya, yang hidup akalnya, aklu wa'i, hatinya qalbun zaki, kan fitrahnya salimah, bersih fitrahnya, mereka satu dunia ni, satu dunia bersatu, maka Allah bagi kemenangan. Maka sebab itulah kepedihan kita melihat segala bentuk kezaliman yang berlaku ke atas umat hari ini, kan, walaupun ramai ketua-ketua, pemimpin-pemimpin yang berpidato kata kita kena bersatu, tetapi hati kita tidak bergetar, tidak tersentuh untuk bersatu. Hati kita sendiri, kita masih lagi tengok diri kita. Kita masih pentingkan diri kita, kepentingan kita. Kita masih tengok orang, lemah orang, kelemahan orang. Bila kita tengok kelemahan orang Islam ni, kita pukul habis. Kalau boleh kita londaikan. Kalau kita boleh telanjangkan dia supaya malu, supaya akhirnya orang tu keluar daripada apa yang sepatutnya dia ada. Inilah disebut sebagai golongan-golongan yang sebenarnya asabiyah. Yang katakan asabiyah ni bukanlah kata saya Melayu, saya ni bangsa Melayu, itu asabiyah. Taksub dengan asabiyah, tapi apabila kita mementingkan kepentingan diri kita, grup kita, parti kita, kelompok kita, jamaah kita sahaja, tanpa kita membuka satu perasaan untuk bersatu dengan yang lain. Kita berbangga-bangga dengan dia. Jadi sinilah kita lihat, walaupun ramai orang menyebut tentang penyatuan, nak bersatu, nak bergerak, nak bersama, kita kena berlaku satu saf, tetapi hati kita sebenarnya tidak bergetar untuk menerima ukhuwah kasih sayang. Kita mesti lagi ada rasa benci dengan sahabat kita. Kita tengok sahabat kita, kita nampak kepentingan kita, kita nampak kekuatan kita, kita nampak kita yang lebih baik, kita bersu'udzan, kita berburuk sangka dengan orang lain. Jadi bayangkan macam mana Allah nak bagi menang kalau kita sendiri pun tidak boleh nak benar-benar melaksanakan ittihadul ummah, penyatuan ummah. Kita sendiri nampak macam bekerja sama-sama, tetapi kita tidak bekerja sama. Nampak bekerja, seorang pakat buat ni, seorang pakat buat tu, seorang pakat angkat batu, seorang pakat gali lubang, seorang pakat tanam pokok. Nampak macam bekerja, tetapi tidak bekerja sama. Kenapa? Kerana hati itu masih tidak merasai sindiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sindir kita? Nabi sindir kita, kamu ramai tapi seperti buih. Ramai tapi seperti buih. Buih yang dibawa oleh arus. Dan tidak ada satu kekuatan pun. Nampak hebat. Nampak kita nak ikut JDT, kita nak buat sekian. Tapi kita rupa-rupanya masih lagi hati kita mementingkan diri kita sendiri. Masih lagi melihat diri kita berbandingkan. Inilah sebenarnya yang menjadi punca kenapa Allah menangguhkan kemenangan, terutamanya bila kita berhadapan dengan musuh. Yang sebut tadi, musuh nak datang dah. Dan musuh datang dia bukan yang kita bayang tangkap-tangkap, itu sebahagian kecil je. Yang kena tangkap-tangkap ke apa itu sebahagian kecil je. Yang kena tembak itu sebahagian kecil je. Yang besarnya kita akan berhadapan dengan makanan, dikongkongnya makanan kita, dikongkongnya ekonomi kita, dikongkongnya kita punya teknologi, cara nak bergerak, nak berfikir, nak melaksana, dikongkong semua, sehingga akhirnya kita terpaksa ikut dia, menjadi hamba dia. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka tengok apa Allah beritahu kepada kita, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Surah Al-Imran. Tengok Allah tegur kita. Ini Allah tegur orang beriman ni. Kita jangan tengok orang lain, jangan tengok orang luar, tengok kita sendiri. Kalau kita tengok orang luar, kita tak belajar. Oh, ini geng-geng Syiah ni. Oh, ini geng-geng Khawarij. Oh, ini geng-geng Mu'tazilah. Oh, ini geng-geng Sihab. Sihab.
Tahu Syihab? Dakwan tahu Syihab? Pernah dengar tak Syihab? Hak yang HULK tu, yang baju badan hijau, badan besar. Tahu? Tak tahu. Tak tengok kartun lah. Ini bagus ni, bersih dia tak tengok kartun. Zaki kena lagi. Kena. Seronok Zaki dengan Awan datang malam ni. Seronok. Jadi contohnya kita lihat hari ni, kita nampak macam orang lain. Tapi Allah kata, wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ini Allah tegur kita. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasara ahli kitab, yang mana mereka bercerai-berai. Mereka bergaduh, berselisih faham, bercerai-berai, bentuk klik-klik. Bentuk apa? Geng-geng sendiri, geng aku. Aku ni geng aku ni, boleh ni. Ni geng aku dia. Ni kita kena kutuk dia. Kita kena boycott dia. Kita kena sanction dia. Sampai akhirnya dia keluar. Balik kampung. Jadi kita melihat diri kita, klik kita, jamaah kita, kumpulan kita, sehingga kita sanggup berpecah-pecah dengan orang lain. Kan? Buat NGO. Bukan buat NGO nak menyatu sebagai wasilah, NGO sebagai nak memecah belahkan. Buat parti politik. Bukan parti politik nak memimpin, membawa umat kepada kejayaan dan kemenangan. Rupanya nak pecah belahkan. Supaya orang ikut kita, jangan ikut dia. Kalau ikut dia, macam-macam. Kalau ikut kita, berjaya. Dan sebagainya. Baik. Jadi, janganlah kamu jadi seperti orang Yahudi dan Nasara yang telah bercerai-berai dan bersisih faham dalam agama mereka. Sesudah datangnya apa? Setelah datangnya bayinat. Bayinat apa? Keterangan. Penjelasan. Allah dah bagi dah hidayah, Allah dah bagi dah petunjuk, Allah dah bagi dah. Tapi pecah belah. Jangan jadi macam orang ahli kitab. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala di sini, wa ulaika lahum azabun azim, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapat azab yang besar. Dan antara azab yang besar, kita bersatu di luar tapi hati berpecah, itu azab. Sebenarnya bila kita tak boleh sayang Allah, itu azab. Tak boleh sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu azab sebenarnya. Dan kita tak boleh sayang sahabat kita, itu azab. Allah hukum kita sebenarnya. Allah sedang hukum kita. Walaupun kita satu masjid, pergi karyan, sembahyang jemaah sama-sama, kita berselawat, kan? Kita bernasyid sama-sama, tapi kita dengan sahabat kita masih lagi ada perasaan-perasaan, kan? Kita kata jurang, rasa dengki, rasa hasad. Maka sebenarnya itu azab. Allah tengah bagi azab pada kita. Dan inilah azab yang besar. Alangkah sedihnya nasib penyatuan ummah yang ada pada hari ini, kan? Walaupun sudah ada cahaya-cahaya daripada Allah, tetapi kita masih lagi berduka dengan perkara-perkara yang kita rasa terbaik dalam hidup kita itu. Jadi sebab itulah kita nak kena lihat balik. Seakan-akan hati kita, seakan-akan pendengaran kita buta dan tuli daripada melihat jeritan umat. Sahabat kita di Palestin kena bunuh, kena tangkap. Tadi saya dapat satu video daripada Masjid Al-Aqsa. Satu video menunjukkan seorang pemuda yang telah ditangkap oleh Israel. Kan 11 tahun dalam penjara, kan? Dia tak ada salah apa pun. Tak ada salah apa, ditangkap, kan? 6 tahun dimasukkan dalam solitary. Dia seorang-seorang dia. Dibiarkan pukul tu biasalah. Seorang-seorang, tak jumpa orang langsung. 6 tahun. Kemudian 11 tahun lepas tu dibebaskan, selebihnya tu keluar dalam keadaan nak jalan pun tak boleh. Ini kawan-kawan kita, sahabat kita di Palestin. Bayangkan kalau kita yang kena. Tengok juga sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita di di Gaza. Hari ni kalau buka pintu, kat luar ramai orang datang tanya, ada makanan tak? Ada makanan tak? Tak ada makanan kat sana. Air 90% airnya tak boleh digunakan. Bayangkan. Kita ada juga air boleh guna, walaupun kita rasa ini tak sedap rasa dia, contoh. Tapi saya tak boleh guna langsung. 90%. Jadi satu hari nak ambil air saja beratur sampai berjam-jam. Satu hari nak ambil air satu ni
kita kata 1 galen ke berapa galen ke, nak ambil untuk kegunaan asas kat rumah, nak minum apa sebagainya, beraturnya berjam-jam. Gila-gila beratur nak ambil air. Ini keadaan, dalam keadaan susah, dibunuh anak-anak yang mati kebuluran di Yaman. Begitu juga di Syria dan sebagainya. Tempat-tempat yang lain pula kena tangkap dan dipenjara, dibunuh dan sebagainya lah kita sebut kat sini. Dalam keadaan umat menjerit kesakitan, dirobak, dicabik-cabik dia punya kehidupan mereka, dirobak-rabik dia punya kehidupan mereka tadi, dan kita masih lagi dalam keadaan hati kita, pendengaran kita buta daripada perasaan untuk berkasih sayang. Kerana kita rasa kita dah cukup, dah ada apa dah ada. Ini perkara yang kita nak jelaskan, bahawa hakikat jamaah itu adalah merupakan hakikatnya hati yang bersama-sama untuk berkasih sayang tadi, dan kemudian berhadapan dengan apa yang digambarkan sebagai ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Bahasa apa lagi yang boleh kita cakap, yang boleh kita gerakkan jiwa kita? Padahal kita lihat hari ini walaupun ramai orang cakap pasal bersatu dan banyak penyatuan tadi, tetapi kita masih lagi tidak meleburkan diri kita ini untuk membina kekuatan jamaah. Yang kita bina kekuatan diri kita sendiri. Kita bina kekuatan diri kita. Kita tak bina kekuatan ummah. Jadi sebab tu Ansar nak kena faham, sahabat-sahabat dan sahabiah sekalian, bagaimana kita bukan hanya nak berjaya bila berhadapan dengan ujian akhir zaman, dalam keadaan peperangan, dalam keadaan kesusahan, makanan sebagainya, kita fikir diri kita je. Kita fikir kita seorang je. Atau kita fikir diri kita boleh buat sesuatu, sedangkan kita tidak buat sesuatu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah, apalah artinya ada jamaah, ada parti, ada kelompok, ada organisasi, tetapi ia hanya menjadi alat untuk kita sekadar melepaskan batuk di tangga, tidak membina kekuatan. Tidak membina kekuatan. Sebab itulah bila kita baca hadis, Rasul sindir kita, kamu ramai tapi bagaikan buih, tetapi kita tidak tersentuh hati kita. Kita baca hadis tu, kamu ramai tapi seperti buih. Kita tak rasa kita macam buih sekarang. Kita rasa kita hebat dah. Aku dah boleh sembahyang, aku dah boleh berjuang, aku dah boleh buat sekian. Kita rasa kita tak rasa nak pertingkatkan diri kita. Kita rasa kita dah kuat dah. Dan inilah perkara yang kita rasa, kita melihat ego kita, kita lihat bangganya kita dengan diri kita tadi, sehingga berpecah-pecah kita. Akhirnya kita akan menjadi makanan kepada mereka yang zalim. Akan menjadi makanan, dilapah, menjadi makanan, direbutkan. Sebab tu saya sebut tadi, macam kelihatan kita sama-sama bekerja, macam kita kelihatan sama-sama berjuang, sama-sama bekerja, padahal kita tidak pernah pun dalam hati kita mahu bekerja sama. Tidak mahu kita nak letakkan hati kita tu untuk mencapai sesuatu yang tinggi, kerana kita masih lagi merasakan kita hidup di alam yang biasa. Ini alam biasa. Maka sebab tu kita kena buat satu muhasabah. Malam ni kita buat satu muhasabah. Apa muhasabahnya? Apa tujuan kita hidup dan bekerja pada hari ini? Kita bekerja macam-macam kita buat. Ada orang buat ladang, ada orang buat ekonomi, ada orang buat pertanian, ada orang buat trading. Macam-macam kita buat. Dan kita bekerja sama dengan sahabat-sahabat kita. Kita bekerja sama dengan organisasi dan jamaah. Sebenarnya apa tujuan kita? Apa sebenarnya kita nak capai? Adakah capai perkara yang asasi yang sebenar? Maka kita cek, malam ni kita cek. Yang pertama sekali, adakah kita bekerjasama untuk mencapai redha Allah? Iaitu Allah perintah kita bekerja, Allah perintah kita beramal, dan Allah perintah kita berjamaah. Adakah kita buat ni kerana nak dapat redha Allah? Ataupun kita buat ni kerana takut, mungkin satu hari Dajjal akan datang, mungkin satu hari kita akan dikepung, maka kita kena cari sesuatu, buat bekalan. Kita takut kepada makhluk, bukan redha Allah yang kita hajatkan. Kalau takut, pasti binasa. Pasti binasa. Kalau lalai, pasti binasa.
hanya orang berjuang saja tak binasa. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bawa dalam kuliah-kuliah kita yang lepas. Bagaimana keadaannya pertama? Adakah kita bekerja sama kerana nak cari redha Allah? Orang yang bekerja dan bekerja sama nak cari redha Allah tak sama dengan orang yang bekerja dan bekerja sama untuk cari dunia. Tak sama. Tak sama orang yang bekerja sama untuk cari redha Allah dengan orang yang nak cari kepentingan hidup dia, kepentingan diri dia, kesenangan dia, memenuhi tuntutan nafsu dia, syahwat dia. Tak sama. Maka kita akan nampak ada sebahagiannya yang betul-betul dengan sepenuh hatinya, sebahagian dan sebagainya. Tak sama. Jadi ini antara perkara yang kita nak kena tengok. Yang kedua, tujuan kita bekerja untuk membina kekuatan Islam. Yang pertama nak dapat redha Allah. Wa ridwanu minallahi akbar. Keredaan Allah yang paling tinggi sekali, paling besar sekali. Zalika huwal fawzul azim. Itulah kejayaan yang paling agung kepada mereka yang bekerja mencari redha Allah. Kalau setakat cari duit gaji, insya-Allah di mana-mana pun dapat duit gaji. Tapi kalau dapat redha Allah, insya-Allah di sinilah kita sama-sama nak cari redha Allah. Sebab tu kita kena tengok, bila kita bekerja nak cari redha Allah ni tak sama. Cara kita fikir, cara kita beramal-rasai, tengok benda kita buat kerana Allah, bukan buat kerana diri kita. Nak bangun-bangun, nak buat kerja, tak nak buat sudah. Nak rehat-rehat, nak lalai-lalai, tak sama. Kemudian, adakah kita nak bina kekuatan Islam? Kalau kita buat kerja hanya semata-mata nak memenuhi tuntutan dunia, maka tak sama dengan orang yang bekerja nak bina kekuatan Islam. Tak sama. Nak mendapatkan kepakaran dalam sistem yang kita cuba bina, perladangan. Kita nak buat sungguh-sungguh daripada A to Z perladangan. Nak buat sungguh-sungguh trading daripada A to Z. Kita kontrol, kita buat sistem yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak sama. Kita kena tengok balik matlamat kita ni. Kita bimbang, kita tak betul matlamat kita. Bila tak betul, mati kita. Takut tak dapat kita syahid fi sabilillah. Sebab bukan nak bina kekuatan Islam. Kita nak setakat nak ikut aja arus apa yang ada. Dan yang ketiga ialah barakah Allah. Tujuan kita bekerja tadi lah untuk mendapatkan barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni daripada mana yang cakap ni? Ada cara nak nikah? Korang masuk dulu. Itu hadiah tinggal. Kalau hadiah tinggal barang main ni. Tak perasaan nak cakap. Kat mana nak mute ni? Unmute themselves. Kat mana nak mute kan ni? Ada. Kalau boleh tolong mutekan mikrofon. Terutamanya orang cakap tu. Mengganggu. Kalau nak tidur pun kena mute juga sebab nanti berdengkur. Jadi yang ketiga, tujuan hidup kita ni, tujuan kerja nak dapat barakah. Barakah Allah. Barakah ni penting. Kita ingat bila kita sebut setiap satu kebaikan amal soleh, maka kat situ di belakangnya ada redha Allah. Setiap satu kelalaian, amal mungkar, amal maksiat, setiap satu walaupun kecil mana, di belakangnya ada murka Allah. Di belakangnya ada murka Allah. Kita kerja, kalau realiti dekat tempat yang berat-berat ni kerja contohnya kan, kita tak buat bersungguh-sungguh, kita tak memenuhi amanah tadi. Kita ingat okey tak apa, masa kerja kita makan, masa kerja kita tidur, masa kerja kita lepak lah dengan tuang. Ni bukan cakap kat arcade tu, tempat lain. Ni contoh. Dan terasa pula dia terasa pula. Masa kerja, masa tu lah dia main game. Masa tu lah dia tengok movie. Masa kerja tu. Maka ini tidak amanah. Kita rasa tak apa. Tapi di sebalik kerja tadi yang kita buat tadi tu, benda yang kita buat tu, di balik tu ada murka Allah. Di sebalik tu ada murka Allah. Allah tak tunjukkan kemurkaan dia. Agaknya kalau depan ustaz, buat tak? Ketua dia dah cakap, Ashraf kata, okey hari ni kita cabut rumput, semua orang cabut rumput.
Tiba-tiba kan kita pun tak cabut rumput. Kita pergi dalam bilik air, saya nak pergi bilik air kejap. Duduk dalam bilik air lama tak keluar. Kenapa? Main game dalam bilik air. Lepas sejam baru keluar kan. Ini bukan Ashraf ini, Ashraf tempat lain kan. Contoh je kan. Jadi sebenarnya apa sahaja yang kita lakukan, sekecil mana nampak macam kecil je amal tu, tetapi soleh, di baliknya ada Allah redha kan. Kita dengar antara orang yang baik, yang halus di dalam mesin rumput, dakwan kita lah antaranya. Saya dengar, tak tahu betul tak betul ya. Harapnya betul kan. Baguslah dakwan ni kan. Contohnya ustaz kalau nak bagi dia mesin rumput, bagi kat dia, dia boleh buat, insya-Allah bagus. Jadi nampak macam dia buat kerja biasa je, tapi setiap kerja yang baik tu, kerja yang baik, yang soleh, yang baik, buat betul-betul sungguh-sungguh kan, di belakang dia ada redha Allah. Yang tersirat tu Allah redha. Kita pula suka-suka suruh orang je, buat ni. Kita biar lagi. Contoh kan, buat ni kan. Di sebalik yang kita buat tadi, di belakangnya ada murka Allah. Kita tak perasan. Sebab tu dalam kerja kita, amal kita, mesti ada satu perasaan nak cari barakah daripada Allah. Nak cari rahmat, mesti ada rasa nak cari barakah tu. Bila nak cari barakah tu, kat situ baru ada apa? Barulah ada kekuatan. Sebab apa? Memang nak cari redha Allah, nak cari barakah Allah. Barakah ni apa? Kita buat sikit, Allah bagi banyak. Sebab tu uraian daripada para ulama kita, ulama muhaqqiqin, menggambarkan kita apa? Orang yang kenal Allah, orang yang Allah bagi kenal dia, makrifat pada dia, sehingga dia boleh mentauhidkan af'al Allah, mentauhidkan sifat dan nama Allah, mentauhidkan zat Allah. Orang yang dah boleh mentauhidkan zat Allah, maka pada ketika itu kan, kalau dia tak beramal pun, amalan dia tu Allah dah redha. Kenapa? Dia buat apa pun, memang dia buat sesuatu yang nak dapat redha Allah. Mungkin dia tak sembahyang banyak, tapi sembahyang sikit dia tu bersama kenal Allah. Allah dah anugerahkan sesuatu yang lebih besar. Bukan main tak sembahyang. Bukan tak sembahyang pula, sembahyang. Tapi nak sebut sini, sedikit amalan dia tu, maka dia tak rasa risau amal sedikit, tapi dia rasa risau kalau dia terputus dengan Allah. Ini orang yang kenal Allah, orang yang dapat anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ma'rifatullah, sehingga Allah buka kepada dia segala bentuk dan kebaikan, rahmatnya, barakahnya kepadanya. Baik, jadi ini kita tengok. Jadi 3 tujuan besar kita bekerja ni, 3 tujuan besar. Kita mesti ada. Yang pertama, redha Allah. Yang kedua, kita nak bina kekuatan Islam. Yang ketiga, kita hajat nak cari barakah daripada Allah. Barakah ni apa? Bila kita buat tu Allah bagi tolong. Kita buat Allah tolong. Allah tolong. Makin besar. Jadi 3 benda ni orang bekerja nak tengok yang ni. Baik. Apa tanda-tandanya? Apa tanda yang kita ada 3 ni? Nombor 1, semakin hari iman kita semakin meningkat. Kita rasa iman kita semakin meningkat. Makna iman ni apa? Al-iman maknanya al-yaqin, yakin. Perasaan kita, hati kita rasa makin dekat dengan Allah, hati kita rasa makin kuat bersama Allah, makin rasa bahagia bersama Allah. Allah bagi sayang, rasa sayang pada Allah. Allah bagi rasa kuat, rasa tenang, rasa boleh syukur, rasa boleh sabar. Ni al-yaqin, al-iman, iman yang meningkat, nombor 1. Jadi kalau kita bekerja kan, kita rasa iman kita meningkat, alhamdulillah, maka 3 perkara atas tu tandanya berlaku dalam hidup kita. Jadi maknanya kalau kita dah duduk dekat RK ni berapa lama dah? Setahun, 6 bulan, 3 bulan, kita tengok hari-hari perjalanan kita tu, adakah iman kita meningkat. Kalau iman kita meningkat, alhamdulillah, maknanya tanda yang baik lah. Kalau iman tak meningkat, kita kena cek kat mana sebab dia. Bukan kita tak meningkat terus balik KL kan. Iman tak meningkat terus balik KL. Ustaz, iman saya tak meningkat lah Ustaz, saya dah lama sini. Bukan balik KL dah. Iman tak meningkat, kita cek kat mana sebab. Ada sebab dia. Mesti ada punya Allah ni bukan zalim kat kita, kita yang zalim diri kita sendiri. Baik, yang pertama iman meningkat, al-yaqin, makin hati kita, perasaan kita makin yakin. Yang kedua, akidah kita semakin kuat.
Maknanya yang mengisi iman tu akidah. Akidahnya apa? Hubungan kita dengan Allah. Kita mula mentauhidkan af'al Allah, mentauhidkan sifat dan nama Allah, mula mengenal Allah dengan zatnya. Kita mentauhidkan zat Allah. Jadi ini semua ni perlu belajarlah. Kita kena belajarlah. Maknanya akidah kita mentauhidkan Allah semakin tinggalkan. Kita buat kerja tu bukan kerana kan kita kena buat, tapi kita buat tu kerana kita rasa kita nak ubudiah pada Allah. Kita nak ibadah pada Allah. Buat walaupun kita kata sehelai rumput kita cabut, tapi sehelai rumput tu untuk nak ibadah ke Allah. Bismillah. Sebab tu saya nak sebut kat malam ni, nak minta sahabat-sahabat kita cuba sampaikanlah kepada mereka yang tak ada sini. Sahabat-sahabat kita di RK ni kan, mulai daripada hari ni semasa kerja kan dilarang berbual kecuali ada perlu. Ada ular kita cakap lah, ada ular belakang tu, ular padi akan lebih bijak ular tu. Ular tak apa dibunuh tak apa, tapi jangan berbual-bual. Kenapa kita bimbang? Bila berbual kita lalai. So masa kerja cabut rumput ke, tengah menyangkul ke, tengah mesin rumput ke, masa tu kita zikrullah. Kita zikrullah. Kenapa kita zikrullah? Bila kita zikrullah tu, yang pertama Allah akan tolong kita. Tolong apa? Hati kita dibersihkan. Kan Nabi gambarkan kan, bahawa hati kamu tu macam pakaian, dia boleh lusuh kan? Ada masa boleh naik imannya, ada masa dia turun imannya, lusuh macam mana pakaian kan? Macam mana besi dia boleh pekarat hati kita ni. Maka kita tak banyak zikir, maka hati kita akan didekati oleh syaitan. Syaitan akan datang. Tu yang lebih bahaya, syaitan datang. Saya nak cerita sikit lah pengalaman baru-baru ni kat wad, dalam wad. Alhamdulillah diziarahi oleh seorang. Banyak orang yang ziarah, ramai daripada Al-Qib, ramai. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Jadi salah seorang hanya datang tiba-tiba ada benda masuk badan dia. Ini cerita betul ni lah, bukan cerita main-main. Tapi jangan tanya saya siapa, sahabat kita, sahabiah kita. Jadi jangan tanya siapa. Masuk-masuk tu kata aku benci kau, tak suka kau musuh. Terus cakap macam tu. Tunjuk-tunjuk. Saya kat sini atas katil, tengah sakit atas katil. Dia datang, terus dia kata aku benci kau sekian. Cakap macam-macam lah. Aku nak sihir, ada orang nak sihir kau gini, betul tak? Tapi kau gini dia sebutlah pula. Saya rasa tak payah tanya apa dia sebut kan. Tapi nak sebut satu benda. Jin tu boleh masuk dalam badan orang tu. On the spot, dia boleh cakap. Allah izin, dia boleh bercakap. Dia boleh sampaikan. Kita kalau kena jin rasuk jadi bengong kan. Tak, dia boleh sampai bercakap. Jadi yang dicakap bukan dia cakap, tapi jin cakap. Jin tu kata apa? Kena sihir, ada orang sihir. Contoh. Tapi sihir tak boleh masuk lah. Macam-macam lah cakap. Baik. Singkatnya cerita je. Kan? Allah nak tunjukkan kuasa dia. Kan? Ada orang yang nak menyihir. Ada orang yang nak ganggu. Tapi bukan kitanya, semua. Sebab apa? Ada benda yang dia tak suka, yang orang Islam buat. Dia tak suka. Tanya nama, tunduk dia. Tolong, tak cakap. Kalau aku cakap nanti, kau panggil aku datang. Aku tak cakap. Daripada mana? Tak nak cakap. Macam budak-budak juga lah jin ni pun. Kau siapa ni? Kau ni orang bodoh. Kita provoke dia sikit. Orang pandai mesti berkenalan, cakap berkenalan. Nama aku sekian-sekian. Nama kau siapa? Mari kita berkenalan cepat. Tak nak. Nanti aku kena dengan kau ni. Kau tahu nama aku, nanti aku kena. Sebut macam itulah. Kita bukan tahu sangat. Kita dengar dia cakap je. Tapi nak sebut sini, bagaimana keadaan syaitan ni sentiasa nak berusaha nak kalahkan kita. Itu yang terkeluar. Allah izin, kawan kita tu dia memang ada kekuatan boleh nak sampaikan. Kalau kita ni tak ada. Jadi bila kita tak berzikir, memang dia akan masuk ke kita. Bila tak berzikir, memang akan masuk. Akhirnya kita jadi moody, jadi emosi, jadi nampak yang baik tak baik, dengki. Dibisik hati kita. Dibisik. Sebab tu kita nak kena sentiasa berzikir. Zikran katsira. Tadi ayat tadi tu. Minimal la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikutlah nak berzikir apa. Kalau boleh mak surat pagi-pagi tu baca bismillahirrahmanirrahim. Baca. Raditu billahi rabba, baca. Baca semua tu.
Na'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah sampailah An-Nas, baca semua. Minta nak keluar rumah tu sebelum kita bangkit daripada sejadah kita solat subuh. Minta ke Allah. Ya Allah, hari ni aku nak bergerak. Lepas ni nak bekerja, nak apa, sebutlah. Ya Allah, peliharalah aku, tolonglah aku. Ya Allah, aku hamba yang lemah. Jadikanlah hari ni, aku minta izin, Ya Allah, jadikan hari ni sebagai hari yang lebih baik daripada hari yang terbaik sebelumnya. Minta ke Allah. Minta ke Allah. Minta lah, kita tak minta Allah tak bagi. Sombong kan. Baik, jadi nak sebut sini kan, akidah yang kuat ni, akidah tu tidak akan semakin kuat kalau kita tak ada ilmu, yang pertama. Yang kedua, tak ada bekalan, iaitu zikrullah. Kita kena ada zikrullah. Sebab tu orang kata, macam mana nak mentauhidkan perbuatan Allah, af'al Allah? Susah. Pak teori tahu teori, tapi hati tak boleh. Hati tak boleh. Kenapa? Sebab hati tu penuh dengan perkara yang keras tadi, yang rosak tadi. Baik, jadi yang kedua, akidah yang kuat. Jadi kita tengok akidah kita makin kuat. Kalau akidah tak makin kuat, telefon ustaz, telefon sahabat-sahabat. Assalamualaikum ustaz, saya rasa hati saya kerah lah hari ni, macam mana nak buat ustaz? Nanti ustaz pun cakap lah, contohnya kan, sahabat cakap sahabat kita, jangan bincang dengan sahabat pasal orang lain kan, pasal orang lain. Kita bincang pasal orang lain, kau tahu tak dia tu buat ni, bincang pasal ni. Okey, kita boycott dia, contohlah. Ataupun kita bincang pasal orang, cerita orang, tak, kita cerita diri kita. Ya Allah, hari ni aku rasa lemahnya, tak tahu dah pasal apa, contohnya. Tak sahabat sebelah kan, sambil saya makan kan, dia dah buat dah, cucuk semua kan. Saya makan tu cakap kan, apa dia kan, ya Allah kan, engkau boleh tolong doakan aku tak? Simple je. Boleh tak tolong doakan aku? Apa dia? Kau tolonglah doakan aku rasa macam tak sedap lah. Tolonglah doa. Minta doa sahabat kita. Nabi SAW pun banyak doa. Ada tak? Tak, Wan? Macam mana? Boleh? Wan? Minta Zaki tolong doakan. Zaki, ni aku nak pergi mesin rumput ni. Kau tolong doa sikit. Kenapa? Kau kena biasa macam ni lah. Kok jumpa ular, tedung selah apa kan. Ni kan kamu tedung ni kan. Contohlah kan. Jadi berkat barakah doa sahabat kita tu luar biasa. Jangan main-main. Tolong doa. Minta doa je. Tak susah. Saya rasa lemah lah hari ni. Saya rasa tak kuat lah. Ini akidah. Bila kita sentiasa menghidupkan hati kita, bergantung pada Allah, bersandar pada Allah, berharap pada Allah. Hanya akidah. Hanya akidah kena meningkat. Hasil daripada apa? Yang pertama nak cari redha Allah. Yang kedua nak bina kekuatan Islam. Yang ketiga nak dapat barakah Allah. 3 ni dalam kerja kita ni, InsyaAllah tanda ni akidah akan bertambah kuat. Kalau tak, kita tak dapat. Baik, seterusnya yang ketiga, apa tanda kekuatan? Ukhuwah. Kita semakin sayang dengan sahabat-sahabat kita, semakin hangat dengan sahabat. Tengok sahabat kita tak ada dah fikir negatif-negatif. Tengok sahabat kita nampak macam kita sendiri. Oh, dia tak makan lagi kot. Tanya dia, Assalamualaikum. Salam. Dah makan dah? Tak apa. Hari ni saya puasa. Semalam puasa, hari ni puasa. Semarin dah puasa dah. Hari ni aku belajar roti canai contoh. Rupanya sahabat kita ni dah kehabisan duit. Kan? Ambil kita sama-sama pergi makan. Ya. Ataupun cakap dengan Kak Lina ke kan. Kak, ada apa-apa tak kan? Ataupun boleh ni kawan kita ni dah 3 hari tak makan. Kawan kita tak makan 3 hari, kawan kita sakit dekat kita tak ambil kisah. Dosa tak? Dosa kita. Mati satu harkit dosa. Yang main-main itu sahabat. Baik. Ya sebab itulah ukhuwah, kasih sayang semakin meningkat. Sebab tu kita jangan cakap pasal orang, cakap pasal diri kita. Macam nak baiki diri kita. Ini bukan nak cakap pasal siapa no. Kita cakap ni, benda ni adalah benda yang biasa. Ini yang biasa kita sebut ni. Supaya untuk kita sama-sama buat. Sebab kita nak bina kekuatan. Kalau tak, kita akan dipijak-pijak oleh Zionis. Sekarang ni Zionis dah pijak dah. Dengan kasut boot dia tu, dia dah pijak dah sahabat-sahabat kita. Yang masuk penjara ni, masuk penjara besar-besar anak-anak macam Rasha ni, masuk penjara umur macam kecil-kecil macam ni masuk penjara. Ada seorang umur 7 tahun ke 5 tahun, dia tarik macam itu je, dia ikat, dia gari dekat dalam tandas. Tak dia bagi makan, tak bagi minum. Dia suruh minum air kencing yang ada dalam bowl. Akhirnya Allah mati anak tu. Mati. Dia
dekat Palestin lah. Jadi kita nak tengok hari ni keadaan dunia ni terlalu teruk sangat. Jadi kita nak kena bina kekuatan. Bila kita bina kekuatan, insya-Allah Allah bagi kita kemenangan. Sebab itulah Allah gambarkan dalam Al-Quran, akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari kiamat nanti, mereka yang bersahabat kat dunia ni bersahabat, nampak baik, dialah geng aku, dialah parti aku, dialah jamaah aku, dialah sahabat aku. Di akhirat nanti, mereka lah yang paling akan bermusuhan. Akan bermusuhan, salah menyalah, menyesal. Illal muttaqin, kecuali yang bertakwa. Jadi di kalangan kita ni, kalau kita nak sama-sama tak nak bermusuhan, kita kena jaga supaya takwa kita tertingkat. Barulah insya-Allah nanti Allah akan bagi persahabatan sampai akhir zaman, sampai akhirat, sampai masuk syurga. Mendapat redha Allah. Jadi bukanlah kita kat sini saja, ya. Bukan kita kat sini saja, sampai syurga Allah. Nanti ada seorang sahabat kita kan, ikhlasnya, wan kita ikhlas dia buat kerja contohnya kan. Ni semua cakap banyak kali sebab nak doa kan. Ikhlas wan kita buat kerja kan. Wan masuk Jannatul Firdaus. Kita tumpah kat wan. Kan? Masa kat sini kita bagi order kat dia. Kan? Wan pergi basuh tu, wan pergi buat tu, wan pergi sana, wan buat ni, wan kan. Kita order kenapa? Dia boleh terima arahan, order lah kan. Kita hebat. Tiba-tiba ke akhirat besok dia masuk syurga dulu. Sebab setiap kebaikan yang dibuat Allah bagi redha dia. Kita pula yang marah-marah tu tak ada apa. Kita minta kesian kat dia. Wan tolonglah aku Wan. Bawalah aku kat syurga. Oh, masa dulu kat Arki kau arah aku je. Tak apa. Kau tunggulah sekejap. Dia kata. Tunggu sekali sekejap 1000 tahun. Lepas tu Wan dah 1000 tahun Wan aku duduk kat sini. Okey ya Allah, ampunkan sahabat aku ya Allah. Walaupun dia arah-arah aku tapi dia baik ya Allah. Tolonglah ya Allah. Allah kata panggil dia. Panggil dia. Maka orang yang dah masuk neraka tadi dengan sebab dosa Allah naikkan keluar dengan sebab sahabat bagi syafaat. Jangan main-main. Kita jangan ingat orang paling lekeh pada kita kat syurga besok dia paling lekeh. Tak. Mungkin dia paling ikhlas. Kita tak tahu. Kita di akhir hayat kita pun tak tahu su'ul ke husnul khatimah. Kita tak tahu. Jadi sebab tu kita perlukan sahabat ni. Kita sama-sama nak dapat redha Allah sampai ke akhirat, sampai dalam syurga Allah. Sampai besok dalam syurga kan. Kita fikir balik, mai alumni RK mana dia? Semua alumni RK datang. Tiba-tiba seorang tak ada. Mana yang ni? Macam tadilah. Mana yang pakcik ni? Mana yang abang ni? Tak ada lagi kan. Kita tanya tak? Tanya mana dia? Bukan tanya seorang attendant, bukan. Supaya dapat RM50, bukan. Tanya sebab sayang. Mana dia? Sayang sebab tertinggal sesuatu yang baik. Alhamdulillah kita tengok Wan datang dengan jakit hitam seronok. Sebab sayang. Jadi di akhirat nanti kita akan rasa sayang yang sama. Tengok semua ada semua. Ya ustaz tak ada, sini tak ada ustaz. Sini panggil saudara. Tak ada ustaz ke apa ke doktor ke tak ada dah. Semua kat dunia dah habis dah. Semua masuk pakat masuk Jannatul Firdaus semua kan. Tiba-tiba seorang tertinggal. Mana dia ni? Lah cari tak jumpa. Panggil calling kan. Daripada syurga nombor 1 sampai syurga yang paling atas sekali. Tak ada. Tanya dengan Allah, ya Allah, mana sahabat aku ya Allah. Dulu kami sama-sama buat apa ni, jihad sama-sama, buat kokpit sama-sama ya Allah. Tanah hitam sama-sama kami dah buat dengan tangan kami semua ya Allah. Dia tak ada ya Allah. Maka Allah berfirman dia dalam Jahannam. Kenapa? Ada dosa yang dia tidak bertaubat. Ada dosa yang dia tak nak bertaubat, dia tinggal kat situ. Ya Allah, kesianlah dia ya Allah. Kita mula teringat dia menangis. Sahabat ni menangis. Masa tu kita menangis kenapa? Sayang, teringat sayang. Ya Allah, ampunkan dosa dia ya Allah. Masing-masing meminta. Allah tak mau ahli syurga sedih. Maka Allah kata panggil dia. Maka kita berpanggil. Katakan namanya Wai, mari sini Wai, datang naik. Nabi kata daripada Jahannam bawah sekali, dia akan naik sampai ke atas, sampai ke Al-Hasyr, tempat antara surga dengan neraka, tengah-tengah, jalan-jalan sampai masuk sungai kehidupan. Nabi kata ada sungai kehidupan. Maka dia dah gantung dah, dah hitam. Nabi kata tak boleh bergerak, dia bergerak perlahan, bergerak tu bertahun-tahun tu.
Daripada dalam neraka tu nak sampai ke sungai tu bertahun-tahun. Bergerak sikit, dia tak boleh gerak dah, gentung semua. Bayangkan dah jadi arang, dah gentung, gerak. Nabi kata tak nampak apa dah kecuali mata sikit dia nampak mata. Dia buka dia nampak mata. Maka kata Nabi dia mengangkat sampailah ke tepi sungai. Di seberang sungai sahabat-sahabat arkil dah tunggu. Dah semua. Itu dia. Semua dah gembira. Tapi tunggu tu bertahun-tahun tu, bukan dekat. Sampai masuk ke sungai, maka turun ke sungai, tak boleh sentuh terbakar ahli syurga. Siram dengan air kehidupan, kata sungai kehidupan. Ini hadis. Siram dengan sungai kehidupan, akhirnya hilang arang semua, jadi manusia biasa balik. Maka berpelukan, mari kita naik atas, masuk surga Allah. Itu syafaat sahabat. Jangan main-main. Kita ingat biasa je ukhuwah ni, tak ada apa rupa-rupanya. Di sisi Allah besar, kerana kita bersahabat kerana Allah. Kita bersahabat kerana iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang kita nak kena rasa. Jadi kita tengok balik dalam kehidupan kita. Ada tak kita menyakitkan hati sahabat-sahabat kita? Kita kena minta maaf. Kita bimbang besok dialah yang akan menjadikan kita ni orang yang dapat syafaat. Orang lain semua lupa kat dia. Lupa kat kita. Dia je ingat. Sebab apa kita buat jahat kat dia. Oh, masa dulu kau buat aku sekian-sekian. Maka dia pada hari itu dia kata, dia kata, sungguh-sungguh ya Allah, dialah sahabat aku walaupun dia salah. Tapi aku tak sampai hati. Kena azab, kena bakar. Allah tiap-tiap hari Allah bakar, jangan main-main. Sebab tu kalau ada dosa jangan simpan. Bertaubat. Sebab Allah akan bakar setiap dosa yang tidak bertaubat. Kita ada dosa, tak apa ada dosa. Buat dosa tak apa. Tapi yang apa je bila tidak bertaubat. Bertaubat. Buat salah tak apa. Memang kita manusia boleh buat salah. Sebab kita bukannya orang yang sempurna, maksum, tak. Tapi kita kena bertaubat. Minta Allah ampun. Minta maaf ke Allah. Minta maaf ke sahabat-sahabat kita. Jadikan kasih sayang tu nampak asas. Inilah katakan membina kekuatan. Bila kita bina kekuatan yang ini, insya-Allah dia akan bentuk satu jamaah yang tidak dapat dikalahkan. Tak dapat dikalahkan. Jamaah Nabi SAW tak dapat dikalahkan. Dia bila putus dengan Allah baru kalah. Tapi orang yang terikat dengan Allah tak kalah. Tak akan confirm tak kalah. Kalau kita mati memang dah ajal kita. Memang dah ajal kita. Bukan mati sebab Dajjal bunuh. Bukan. Memang dah ajal. Kalau kita belum sampai masa waktu mati dan Dajjal nak bunuh pun tak dapat. Dia besok Nabi kata apa? Akhilla yauma izin ba'dhum li ba'din adu. Pada hari kiamat nanti, sahabat-sahabat itu dia akan bermusuhan antara satu sama lain, dan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, sebab tu kita nak tengok balik supaya kita ni jaga ukhuwah. Sebab tu lagi lama kita kat sini, patutnya lagi kita berkasih sayang. Lagi kita berkasih sayang, lagi kita sama-sama tolong-menolong. Sebab inilah sahabat aku besok, dialah yang akan tolong aku. Dialah yang akan bagi syafaat pada aku. Kita ni apa sangat yang ada kat kita. Kan? Baik. Akhir sini ialah amalan. Tanda-tanda kekuatan, amal dan kerja seharian kita menjadi amal akhirat. Jadi amal soleh ni menjadi malakah, menjadi darah daging. Jadi apabila amal yang soleh menjadi malakah tadi, maka disitulah insya-Allah kita akan dapat mengalahkan segala perancangan jahat mereka. Ini sebagai mukadimahnya untuk kita melihat bagaimana jamaah dan dalam menghadapi peperangan yang besar, dalam menghadapi ancaman Dajjal, tentera Dajjal, dalam menghadapi kesusahan demi kesusahan, supaya kita sama-sama dapat faham bahawa kita tidak akan selamat melainkan bila Allah selamatkan kita. Dan bila kita, macam mana Allah nak selamat kita? Kita kena sama-sama beriman pada dia, membina kekuatan-kekuatan Islam, ukhuwah Islam. Mari sama-sama kita berkasih sayang antara sama kita. InsyaAllah kita hidupkan ukhuwah sesama kita. Mudah-mudahan bila kita menghidupkan ukhuwah tadi, Allah SWT akan memberikan kepada kita rahmatnya, barakahnya, insyaAllah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah kita buka pada pertanyaan dan kita buka kepada persoalan. Kalau ada apa soalan dan pertanyaan, silakan. Ada apa-apa tambahan ke? InsyaAllah.
Elmi, silakan. Silakan Elmi. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya. Saya ada satu soalan Ustaz. Ya, baik. Laporan kita ada yang melaporkan pada 2024 dan dilaksanakan ID digital dan wang digital secara sepenuhnya dan menutup bermula pada 2024 lah. Jadi apa pandangan Ustaz? Digital ID akan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2024 di Malaysia. 2024 di Malaysia. Kerajaan akan laksanakan bermula pada awal 2024 lah. Laporan berita tu lah. Berita mana ni? Dia dalam Astro Awan ni ada. Okey. Dalam Yang umumkan siapa? ni menteri lah. Menteri, okey, baik. Jadi Baik. bila dah sepenuhnya tu maksudnya bagi yang Baik, insya-Allah. macam Dia nak buat digital ID ni dah lama dah. Dia punya rancangan memang dia sasaran dia ialah pertengahan 2024. Ini telah diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri yang lama. Datuk Seri ke apa? Hamzah Zainuddin dulu kan. PN sekarang. Pembangkang lah sekarang. Sekarang ni dia di pembangkang, dulu dia jadi menteri. Sekarang ni pembangkang jadi menteri pula. Dia sama je. Siapa pun jadi menteri sama je, perancangan tetap buat. Jadi maknanya sebenarnya dia nak buat digital ID tu memang nak buat dah. Teknologi kilangnya pun kita tahu kat mana nak buat dah. Kilang yang nak buat tu. Cuma kita kena sebarkan, dedahkan. InsyaAllah digital ID ni tak jadi masalah sekiranya di luar badan kita. Maknanya setakat guna ID kad, guna ID untuk kad tu, untuk kita bayar apa ke apa, guna kad tu tahan lagi lah. Tapi bila masuk chip dalam badan, itu yang kita nak minta rakyat Malaysia tolak lah. Kan? Sebab teknologi tu boleh disalahgunakan. Kalau setakat kad ni, sekarang pun kita guna dah 80 to 90% transaction dah banyak guna digital. Kan, kena QR code lah. Itu nak beli komputer kena posak-posak kan. Nak scan QR code lah, macam-macam kan. Sampai tak boleh nak beli lah, tak boleh beli. Kenapa? QR code tak boleh limit, ada limit pula, tak boleh lebih daripada sekian-sekian 1000 apa. Tak boleh beli lah kan. Jadi ada demi kelemahan. Tapi seperti sini kita nak kena bagi kesedaran kepada rakyat Malaysia, termasuk kepada majlis raja-raja. Kalau nak buat digital ID, tak apalah nak buat, tapi jangan masukkan chip dalam badan kita. Kalau masuk chip kat sini ke, dekat telinga ke, kat forehead kita ke, kat mana kan, maka itu adalah satu yang boleh disalahgunakan. Jadi sebab tu kita nak kena cerita juga kat orang lain. Kan? Kita nak kena dedahkan. Dia akan buat juga. Kita tak boleh lari. Tapi insya-Allah kita cuba pelan-pelan. Sebab tu NGO seluruh Malaysia ni nak kena fahamlah digital ID ni apa kan. Kita tak menentang digital ID. Sebab benda tu mungkin kita kata teknologi. Kan? Tapi kita kata tak nak invade, tak nak dia menjajah. Invade dalam bahasa Melayu apa? Invasion. Ceroboh. Tak nak menceroboh tubuh badan kita. Inilah yang kita tegaskan. Jadi nak duduk kat kad tak apa. Tapi di dalam badan kita ni siap-siap. Tiba-tiba ada orang tembak signal, kita boleh kena heart attack. Itu yang kita tak nak. Tiba-tiba kan kita masuk dalam tandas pun tiba-tiba kamera boleh on sendiri kan. Nampak kita dalam tandas kan. Dalam mandi tak pakai kain apa semua kan. Jadi tiba-tiba kita mandi kan. Keluar dekat internet semua tengah mandi dulu. Kan. Macam mana dia boleh keluar kan? Dia boleh rakam pula kan. Itu cuma teknologi dia kan. Kalau kad kita tinggal kat luar je contohnya kan. Jadi benda ni antara perkara yang insya-Allah NGO nak kena berperanan lah. Dan kita berdoa lah mudah-mudahan menteri-menteri boleh faham. Boleh tak? Memang dia nak buat insya-Allah. Termasuklah digital currency. Central Bank digital currency. Dia dah umumkan dah. Sekarang ni kalau kita pergi Jabatan Kerajaan nak bayar pakai cash tak boleh. Betul? Dia takkan terima. Saya ada bawa duit cash ni. Cash ni lebih baik daripada duit kredit card apa. Cash ni. Minta maaf tuan, kami tak boleh terima cash. Kenapa?
Ni betul ada receipt semua. SPRM tak ada. Kan tak boleh tuan. Itu peraturan. Jadi rupanya dia nak ke arah digital ID. Memang dia nak buat dah, insya-Allah kan. Tapi kita pun nak buat macam mana, kecuali lah satu dunia ni dah berubah kan. Tapi nak sebut sini, insya-Allah kita cubalah lawan semaksimal yang boleh, semampu yang boleh. Tak boleh juga, katakanlah tiba-tiba dipaksa semua dengan agung-agung. Orang pertama masuk digital chip, Agung. Nampak, saya dah masuk dah digital chip ni, Agung kata. Boleh kata saya dah masuk, Amirul Mukminin, semua kena ikut, contohlah kan. Jadi kita pun kena buat. Masa tu lain cerita. Masa tu insya-Allah ada solusinya. Sekarang tak ada solusi lagi. Allah tak bagi. Bila sampai waktunya Allah akan bagi solusi insya-Allah. Wallahu alam. Ada soalan lain? Ada apa-apa lain ni? Daripada sini ke kau nak tambah-tambah sikit? Wan nak tambah Wan? Tak tanya soalan? Tak ada. Zaki tak soalan? Allah Zaki. Bagi air sikit, bagi segar sikit. Ada apa-apa? Wak yang? Tak ada Yang ni tak ada? Yang apa namanya? Assalamualaikum Ustaz. Kalau spy ada ambil nombor akaun bank dan nombor telefon kita, perlukah kita tukar nombor phone? Kalau ada spy ambil nombor akaun bank kita dan nombor telefon kita, spy. Macam mana kita tahu ada spy? Macam mana? Okeylah, katalah ada orang ambil dan kita rasa tak secure, boleh tukar je, tak masalah kan. Betul? Tanya orang yang pandai. Tentang bank, akaun bank, mana orang bank? Tapi kalau ada orang sekarang ni, okey, contoh. Dia ada hantar kat kita mesej. Apa mesejnya? Dia kata, sudahkah kamu join? Saya telah join dan dapat 1,000. Ini bantuan kerajaan RM1,000. Katakan semua tu skema. Jangan tekan. Tak ada kerajaan nak bagi duit. Sebab apa? Memang kerajaan tak ada duit sekarang. Jadi kalau ada kata bantuan ni tiba-tiba kita tekan, kita masuk join, maka dia akan masuk semua kita punya sistem. Maka ketika itu kita hati-hatilah. Kalau boleh kita uninstall ke apa, tukar nombor boleh lah. Kalau kita rasa kita tak secure, maknanya kita punya number cover bank kita tukar lah, boleh, insyaAllah, tak ada masalah. Kalau kita rasa tak selamat lah perlu ke tukar phone. Kalau kita rasa tak selamat, tukar lah kan, insyaAllah. Baik, ada soalan lain? Tak ada suara. Ni tadi kot. Okey. Ini dah soalan dah habis. Ada apa-apa nak tanya? Tanya. Malam ni semua aman damai. Okey, insya-Allah kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Insya-Allah ada beberapa perkara yang saya nak sebut kat sini. Dalam keadaan kita hari ini, saya mintalah supaya yang pertama sekali sentiasa kita mempertingkatkan amalan hati kita. Amalan hati. Apa amalan hati? Maknanya bila kita zikir tu jangan lidah saja. Zikir sekali dengan hati. Okey. Zikir dengan hati. Maknanya bila sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka hati kita pun sebut la ilaha illallah, hati sebut. Bila kita ini kena latih. Baca Fatihah, baca dengan hati. Okay. Satu lagi rahsia saya nak sebut di sini. Ini rahsia ni ialah rahsia bagaimana kita ni yakin ke Allah dan kita ni menyerah pada Allah. Jika ada gangguan di tempat kita, gangguan yang kita tak nampak, contohnya tiba-tiba ada gangguan apa-apa, tak kira lah apa benda pun, maknanya benda-benda yang tak elok lah. Tak kira lah minal jin wal ins, daripada kalangan jin atau manusia, dan kita rasa kita macam kita tak ada kekuatan ke apa, takut ke apa, maka pada masa itu bacalah ayatul kursi. Bacalah ayatul kursi. Tapi sebelum baca, jangan main baca je. Baca dengan lidah dan dengan hati. Tengok ni saya bagi ni. Ni saya bagi saya talaki ni. Baca dengan lidah dengan hati.
Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, lidah, hati. Tapi sebelum baca, ni rahsianya. Boleh nak ingat. Sebelum baca, minta izin ke Allah. Ya Allah, aku nak minta izin padamu dengan kekuatan yang ada padamu, dengan kehendakmu, ya Allah, kau tolonglah aku. Kalau katakan anak kita kena apa-apa, ya Allah, kau bantulah anak aku sekian-sekian dengan izinmu, ya Allah. Dengan izinmu, aku baca ayat kursi ini. Minta ke Allah dengan izin Allah. Kemudian lepas tu kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai habis. Kita akan dapati insya-Allah kalau kita benar-benar tunduk kat dia, minta kat Allah tadi, satu ayat, dua ayat pun dah lari dah. Kenapa? Sebab kita baca dengan minta izin pada Allah. Dan kita baca dengan kekuatan Allah, kehendak Allah. Kan? Maka bila dengan kehendak Allah, kata kita minta kat Allah tu, maka segala musuh tadi yang nak kacau, ganggu tadi, tak kira lah siapa pun dia, kan, maka dia pasti lalu atau pasti terbakar. Kalau kita niat minta terbakar, terbakarlah dia. Tapi kena minta apa? Pada Allah. Ya Allah, dengan izinmu aku membaca ayat kursi. Ya Allah, tolonglah aku. Kita minta hati kita apa benda yang kita nak. Ya Allah, ada gangguan ni, ada orang ketuk-ketuk, ada rumah, ada bunyi pasir jatuh atas ni lah, ada bunyi ketuk-ketuk lah, ada bunyi orang bagi salam lah, macam mana contohlah. Ya Allah, baca ayat kursi. Baca sekali, 2 kali, 3 kali, 7 kali. Kalau saya tak sampai sempat habis pun dah lari. Kalau dia ada, dah lari dah. Ni jin-jin syaitan semua dengar pekat dengar. Dia dengar pun dia tak boleh buat apa. Sebab Allah yang berkuasa, bukan dia. Tapi masalah kita hari ni, bila kita baca terus seolah kita lah yang kuat, kita lah yang pandai. Seolah ayat kursi itulah yang tolong kita. Tak, minta ke Allah. Ini latihan. Kita minta ke Allah. Ya Allah, dengan izinmu, ya Allah, aku mohon pertolonganmu, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah itu cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Habis kalau tak apa ayat kursi macam mana? Tak apa, baca bismillahirrahmanirrahim tak apa. Pegang kat mana sakit, ya Allah, dengan izinmu aku baca, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kita baca. Boleh? Boleh no? Jadi kita nak banyak, tapi baca dengan lidah, dengan hati. Hati baca. Kenapa hati baca sama dengan lidah? Supaya kita sebut, ulama gambarkan menghadirkan hati. Kita hadirkan hati. Maknanya hati kita ni alam lain, bukan alam yang kita nampak ni. Alam lain hati ni. Alam yakin, alam iman. Kita baca. Boleh? Cubalah buat. Pergi tempat yang paling banyak gondor, duduk kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izinmu, ya Allah, aku nak mohon padamu keselamatan. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Katakanlah tak hafal. Ada kalangan kita ni tak hafal ayat kursi kan? Adalah mungkin. Katalah anak-anak tak hafal. Baca surah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Baca Fatihah. Ini yang ni marah sangat kat saya ni. Baru-baru ni marah kat saya. Kita bagi rahsia-rahsia iman. Ini sebenarnya kita tahu dah, cuma kita tak amal. Tahu dah, tak amal. Ya, kita tak amal. Jadi kita ingatkan supaya kita amal. Dan bila saya bagi ni, insya-Allah dia ada dia punya sanad dia, insya-Allah. Sanad pada tuan guru kita lah. Maknanya bila sanad ni dia adalah ikatan rabithah barakah. Tak sama dengan kita baca kat Google, tak sama. Kena? Boleh tak Wan Ni bukan jin saja, syaitan tak, manusia pun sama. Contohnya ada manusia nak kacau kita kan. Ada manusia gangster nak kacau kita kan. Ya Allah, dengan izin aku baca ayat kursi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Lidah baca, hati baca. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Baca sampai habis. Gangster pun akan kalah. Kenapa? Allah yang kalahkan, bukan kita kalahkan. Bukan ayat kursi keras sebab kita minta izin ke Allah. Tapi hati kena yakin ke Allah. Rendah diri ke Allah. Cukup dengan tu pun dah okey dah. Sebab tu saya minta amalan amalan hati ni kena kita mula. Sekarang ni baca lidah, baca hati. Lepas ni pula kita akan beritahu pula amalan kan orang ashabul yamin. Ashabul yamin ni amalan orang yang berjuang. Ni baru kan orang yang baru nak kenal Allah ni kita buat ni. Tapi pun dah cukup dah. Dah cukup dah. Cubalah insya-Allah. Tapi jangan takbur kat orang pula. Dah boleh rawat tu jadi bomo kan. Janganlah. Jangan jadi bomo. Jangan. Saya ajar ni supaya jangan jadi bomo. Sebab saya pun bukan bomo. Jangan jadi bomo. Tapi kita buat. Okey, ada saka. Macam mana saka? Buat benda sama. Kadang-kadang Allah izin kan tak jadi. Okey. Bila Allah izin tak jadi, bukan sebab Allah tak nak tolong kita. Allah nak suruh kita buat muhasabah. Kenapa? Mungkin ada dosa kita. Kita buat dosa kat Allah, dosa kita besar, kita mensyirikkan Allah. Lepas tu kita nak minta tolong kat Allah. Allah nak ajar kita, tengok dosa, buat muhasabah. Kita tengok, rupanya aku ada dosa. Minta ampun kat Allah. Minta ampun kat Allah, maka Allah beri pada kita. Sebab tu taubat ni jangan main-main. Taubat ni kena buat sungguh-sungguh. Sebab bila kita boleh bertaubat, tanda kita ikhlas dan jujur nak menuju kepada Allah. Taubat ni tak boleh main-main sebab Allah tahu. Kan? Sahabat kita mungkin tak tahu, boleh sembunyi-sembunyi. Ustaz lagi tak tahu, ustaz duduk kat rumah kan. Lagi tak tahu. Tapi Allah tahu. Jadi bila Allah tahu, kita tak nak tipu Allah kan. Jadi taubat sungguh-sungguh. Apa dosa kita kat dalam? Apa dosa kita ke akal kita? Kita taubat. Bila taubat itulah kekuatan. Muqaddimah kekuatan at-taubah. Lepas tu baru yang lain-lain. Sampai akhirnya Allah bagi kita kekuatan, kita bersatu dengan satu dunia, insya-Allah masa tu kita akan menang. Menang janji Allah. Ini bukan janji yang dicapati. Bukan janji orang politik. Janji Allah kita menang. Okey, insya-Allah boleh. Boleh tak? Ingat tak apa cakap? Faham tak? Mesti tak faham. Tak apa, nanti mak dia bagi faham. Okey, insya-Allah tak ada apa kita pusing. Ada apa? Okey, amalkan apa yang saya buat ni insya-Allah. Jadi tak kira lah berapa ekor pun kucing mati kat arkir ni, jangan bimbang. Berapa ekor ayam mati pun jangan bimbang. Jadi memang kadang-kadang ular, bukan apa pun, ular jadi ajal dia mati kan. Tapi ada tanda-tanda lah. Kita belikan, tiba-tiba ikan mati. Ayam orang sihir je. Orang nak sihir, kena ikan dulu. Jadi kan yang kita bela tu berdoa untuk kita juga. Jadi Allah izin, dia kena dulu. Dia mati, kita tak kena. Sihir pergi ke dia. Tu Allah nak protect kita lah. So masa tu kita tahu. Bila tahu ada orang attack kita, kita kena bersiap sedia. Salah satunya amalan hati. Amalan hati mesti lebih kuat daripada amalan zahir. Ini orang beriman. Orang mukmin, amalan hati mesti lebih kuat daripada amalan fizikal. Fizikal nampak macam lebih tak ada apa. Tapi hatinya berzikir, selawat, sayang Allah, gantung ke Allah, sandar ke Allah kan, yakin ke Allah hati. Jadi amalan hati dia lebih kuat, dia orang beriman. Orang munafik, amalan zahir kuat. Yang sunat hebat, yang wajib nampak hebat, hati kosong. Itu orang munafik. Jadi kita nak proses ke arah orang beriman. Itu amalan hati kena kuat. Bila amalan hati kuat, insya-Allah hal lain semua tu Allah akan tolong. Sebab orang yang beriman ni Allah jaga. Allah jaga orang beriman. Kalau dia bagi kita sakit, sebab Allah nak ampunkan dosa kita. Sebab Allah nak naikkan darjat kita. Sebab tu dia bagi sakit. Bagi susah, sebab Allah nak jadikan kita masuk syurga Firdaus. Bukannya susah sebab Allah nak zalim kita, tak. Orang beriman Allah pasti tolong. Jadi sentiasa dia positif. Positif. Kalau susah ni sebab apa? Sebab Allah nak naikkan lagi darjat dia. Allah nak ampunkan dosa dia. Boleh? Lan? Okey, Fazlan, ada apa tambahan? Sampai excited sampai baik tak pecah. Ni bukan apa ni? Apa nama? Kang Farhan, belakang tu.
Aiman. Selalu ingat Naim. Naim. Ha? Oh, faham. Oh, Naim faham. Iqbal besok balik dia. Tadi telefon dia. Assalamualaikum, dah tak rindu ke arkid ke? Oh, dia kata insya-Allah esok saya balik dia. Iqbal dah selesai dah dia punya apa? Dia punya kerja urusan di Terengganu. Balik besok insya-Allah Iqbal. Baik, insya-Allah kalau tak ada apa-apa. Tak ada apa apa namanya? Yang depan lah, Farhan apa Farhan? Ada. Apa beza mukmin, beriman dengan alim? Mukmin beriman dan alim. Itu antara tiga benda itu mana Boleh. Mukmin ni maknanya orang yang beriman. Mukmin ni orang yang beriman. Orang yang beriman. Dia dah suruh bahasa lah kan. Orang yang beriman ni sebenarnya kalau disuruh bahasanya mukmin dengan beriman ni, orang yang beriman tu maknanya mukmin. Definisinya lah kan. Orang alim dia orang yang ada ilmu. Itu beza dia. Kan? Yang mana yang baik? Orang yang ada ilmu yang beriman. Jadi ilmu mesti dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfiru li dzambik. Maka ketahuilah, maka Allah katakan ada ilmu. Ilmu kena ada. Kena alim ada. Tapi alim yang hatinya tidak iman, hatinya kosong, maka alim tu dia akan jadi alim yang tertipu. Hari ni banyaklah alim yang tertipu. Jadi nak sebut pun sedih lah. Ramai alim yang tertipu kerana hatinya keras dan kosong. Dia tak bersihkan hati. Malahan ada setengah orang yang quote and quote alim, dia kata tak, ya ada orang yang ada ilmu, dia kata tak ada pun ma'rifatullah ni, tak ada, dia kata. Tak perlu kenal Allah, dia kata. Cukup dengan kita tahu rukun-rukun Islam, iman semua tu cukup dah. Tak perlu nak kenal Allah. Nanti jadi sesat, dia kata. Jadi adalah orang yang macam itu. Jadi alim yang sebenar mesti dia khasyatillah. Apa tanda seorang itu alim? Alim ni sebenarnya ialah dia akan sampai peringkat takut pada Allah. Khasyatillah, gentar dengan Allah, gerun dengan Allah. Al-ulama, orang yang alim tadi, dia khasyatillah. Alim bersama iman, dia akan menjadi orang yang terbaik. Dari sudut. So kita tak boleh pisah lah. Tapi dari sudut priority mesti alim, mesti ada alim, mesti ada ilmu lah, ilmu dulu. Amal tanpa ilmu dia menjadi sesat. Amal tanpa ilmu dia jadi sesat. Tapi ilmu pula tanpa iman, dia boleh menjadi zindik pula. Dia boleh menjadi orang yang macam munafik lah, munafik. Luar nampak hebat, dalam kosong. Wallahu alam. Secara ringkas macam itulah. Wallahu alam. Jadi ilmu tu pula, dia boleh ilmu yang kita belajar dan boleh ilmu yang Allah ajar. Ilmu yang kita belajar dan ilmu yang Allah ajar. Jadi ilmu yang akan berkesan, ilmu yang Allah ajar. Contoh, kita belajar tentang mentauhidkan Allah, teori kita belajar. Tapi kita tak dapat faham, tak boleh nak faham, tak sampai kan kesedaran. Jadi Allah akan ajar kita untuk kita faham ilmu yang kita belajar, yang kita hafal. Jadi orang hari ni ingat boleh hafal, boleh tahu, boleh hafal, dah boleh jawab exam, dah dapat A. Tapi sebenarnya dalam Islam, ilmu tu sampai kita boleh rasai dan sampai kita boleh amal. Lepas amal, kita sampaikan, kita perjuangkan. Itu sepatutnya macam itulah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Boleh no? InsyaAllah kalau ada apa-apa lagi kita boleh ni lah. Okay, Wan ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Tak ada Abang Amin kita ada apa-apa? Oh tanya. Ingat tambah sikit. Tambah lah patutnya.
Wallahu alam apa ending Ukraine dengan Rusia. Tapi yang kita nampak Ukraine dengan Rusia ni ialah salah satu peperangan yang ditimbulkan supaya boleh memenuhkan dia punya objektif. Apa objektif dia? Reduce the population, satu. Yang kedua, objektif dia nak reduce the food. Jadi Rusia pembekal gandum nombor 1. Ukraine pembekal gandum nombor 2. Lebih kurang itulah. Jadi akan ganggu. Begitu juga dengan keadaan yang lain sebagainya lah. Di Ukraine ada lebih kurang 70,000 Yahudi, kalau tak silap 70,000 Yahudi yang tak mau pindah ke Israel. Bila perang, pakar-pakar semua pergi Israel. Jadi dia ada banyak dia punya apa namanya purpose itu. Jadi adakah akan berlaku nuklear dan sebagainya? Wallahu alam, kita tak pasti berlaku tak berlaku. Tapi hakikat yang kita faham daripada apa yang Allah sebut, peperangan itu adalah antara al-haq dan batil itu. Yang itu peperangan sebenar. Lain itu sebagai collateral apa dipanggil? Damage. Collateral damage. Maknanya kesan-kesan sampingan. InsyaAllah. Boleh? Ini ada kot. Adam ada apa ni? Tambah sikit ya. Ustaz kita ada nak tambah-tambah. Zaki ada apa lagi? Ni Wak Yang tak ada. Tak ada. Okey, insya-Allah. Kalau tak ada. Okey, yang sini pun tak ada kan? Tak ada lah kot. Oh, ada mesej ni. Oh, kalau betul berlaku, apakah sudahkah kita perlu keluarkan duit kita dari bank? Perlu tak keluarkan duit dari bank? Kalau kita boleh plan kan, keluarkan duit untuk buat projek-projek yang membantu Islam, alhamdulillah lah. Tapi kalau kita keluarkan duit nak simpan kat rumah, sebesar duit tak boleh guna juga kan? Sebab sekarang ni dia nak gunakan digital currency, nak guna digital currency lah. Sebab tu ada orang tadang pergi ke buat beli apa? Beli aset, contohnya beli kambing ke, beli apa ke, beli tanah ke kan, tu nak ke beli macam itulah, wallahu alam. Jadi tak semua solusinya keluarkan duit, tak semua macam itu. Sebab kita mungkin nak gunakan lagi insya-Allah. Satu lagi kena ingat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka rancang, Allah pun rancang. Tapi perancangan Allah yang lebih baik. So mereka rancang macam-macam, kita pun rancanglah ikut sunnah. Jadi kemudian lepas tu insya-Allah kita akan sampai pada waktunya. Jadi untuk keluar duit sebagainya setakat ni belum ada arahan keluar duit lagi lah. Nanti bila sampai waktu arahan keluar duit, mungkin kita akan sebut keluarkan duit lah. Sekarang ni belum lagi insya-Allah. Belum masa lagi. Tapi kalau nak buat untuk projek Islam insya-Allah. Adakah pandemik ekonomi akan berlaku? Ya, insya-Allah mereka plan pandemik ekonomi. Memang mereka plan. Dan mereka plan nak buat pandemik ekonomi. Memang dah ada dah. Jadi perancangan dah kita nampak dah. Kan? Macam-macam, contohnya duit US nak jatuhkan. Bila duit US jatuh, minyak punya duit ni pun akan ganggu dan sebagainya. So akhirnya satu dunia akan kesal. InsyaAllah. So bahagian pandemik ni insyaAllah kita akan cerita kemudian sikit. Kita akan detailkan sikit insyaAllah untuk masa-masa yang akan datang secara lebih dalam lah insyaAllah. Baik, kalau tak ada apa-apa, ni pun tak ada apa dah kot insyaAllah. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta maaf kepada tuan-tuan sekalian semua. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kepada kita barakah insya-Allah. Jadi kita insya-Allah kalau kita beriman, kita Islam dan kita duduk di atas jalan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu membina kekuatan jihad, dakwah dan tarbiyah, insya-Allah Allah akan tolong kita. Yakinlah dengan pertolongan Allah. Jangan yakin dengan kekuatan diri kita. Jangan yakin dengan kekuatan makhluk. Kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tolong kita. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fasik Allahumma rabitataha wa limuddaha wa hdiha subulaha
واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمت على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الجهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته